Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, dan orang yang kita tatang, mana dia? Ni Saudara Khairi, calon Barisan Nasional dan Lakin. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudari, alhamdulillah malam ini kita berkumpul di sini. Saya seronok ucap atas track ini. Biasa kita berucap dalam dewan, kan? Tapi demi kemenangan Barisan Nasional, kita akan buat apa saja. Saya naik semangat tengok ramai anak-anak muda. Anak-anak muda sokong bosku. Kalau sokong bosku, kena undi Barisan Nasional. Sebab orang muda tentu mahu masa depan yang lebih baik dan lebih terjamin. Betul? Orang muda tak suka kena tipu. Dulu dah kena tipu. Katanya nak hapuskan PTPTN. Akhirnya pucik. Tak ada apa-apa. Lepas itu kena apa? Kena kencing. Dan bau hancing masih. Kita masih berbau hancing lagi. Orang yang tipu kita ni, dia ada lagi tau. Bukan dia tak ada, dia ada lagi. Dia muncul balik. Dalam Pakatan Harapan ada DAP, ada PKR. Nah, PKR ni takut pakai simbol PH. Kenapa? Sebab dalam PH tu dah, simbol PH tu dah orang kata sinonim dengan kena tipu. Jadi PKR keluar simbol sendiri. Tapi masa dulu dia pun tipu sama. Bukan? Betul, dia tipu. Jadi kita tak boleh, tuan-tuan. Zaman PH ambil alih, semua turun mengudung. Inilah yang menyebabkan keadaan dalam negara kita hari ini, kedudukan negara kita sudah melorot, tuan-tuan, saudara-saudari. Sudah tidak macam dulu lagi. Dulu Malaysia mendahului negara-negara ASEAN. Betul tidak? Sekarang ini Laos boleh buat high speed rail. Laos boleh buat high speed rail. Dan kita nak buat high speed rail dari Singapura ke bandar Malaysia, kerajaan PH tangguh, bayar 30 juta kepada Singapura. Alih-alih bila Abah ambil alih, Abah tu ya kita tahu siapa kan. Abah ambil alih, dia batalkan projek high speed rail, kena bayar 320 juta, tuan-tuan, ke Singapura. 320 juta. Bila ada pilihan raya negeri Johor, dia masuk dalam manifesto dia, kalau menang, dia nak laksanakan projek high speed rail. Apa jenis kepala macam ni? Kalau ikut saja blueprint Barisan Nasional dulu, high speed rail punya projek dah mungkin dalam 3 tahun lagi akan siap. 60,000 pekerjaan, tuan-tuan. Anak muda kita lulusan universiti, takkan semua boleh kerja dalam kerajaan. Kita nak mereka dapat peluang dalam projek yang menggunakan teknologi tinggi. Inilah pendekatan dan strategi untuk orang muda kita. Bukan kita nak berada di takut lama. Kita nak orang muda
terdedah kepada teknologi baru. Salah satu daripada sebab mengapa projek ini nak kita laksanakan, kerana peluang kita berikan kepada orang-orang muda mendapatkan pekerjaan dalam teknologi yang bertahap tinggi. Betul tidak? Bab apa lagi? Ini dijual aset kita. Tuan-tuan tahu tak IHH? IHH ni satu syarikat health provider yang kedua terbesar di dunia, in the world. Dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh khazanah, maknanya kita menguasai ini. Kita ada controlling share. Hospital Mount Elizabeth di Singapura tu, hospital tu dikontrol oleh Malaysia, tuan-tuan. Yang kita pergi sana, termasuk Abah pergi sana rawatan kan, dikontrol oleh kita. Kita ada hospital di Turki, di India, nak buat di Hong Kong, di China. Anak muda kita yang jadi doktor boleh jadi spesialis, subspesialis di hospital-hospital antarabangsa. Inilah strategi kita nak mengangkat, buka peluang untuk anak muda sampai ke peringkat tertinggi di dunia, seantero dunia. Ini strategi kita. Ini yang saya marah sangat ni. Saya buat perlahan-perlahan. Kita kontrol IHH. Tiba-tiba Atok pergi jual pada Mitsui, controlling share. Dia dapat 6 bilion. Tapi kita kehilangan kontrol the second largest health provider in the world. Dan malah boleh jadi the largest in the world, tuan-tuan, dalam masa yang singkat. Banyak lagi yang dia buat. Kalau sekiranya kita menang hari itu, tuan-tuan, anak muda kita memang ada pendekatan untuk anak muda. Saya buat TN50. Apa dia? Untuk masa depan. Kita merancang 30 tahun yang akan datang. Kita mula dengan pelbagai bantuan. Buku voucher siapa bagi? PN bagi. Memang dalam kepala saya, kalau kita ada hasil, nak bagi laptop. Setiap pelajar B40, saya nak bagi laptop, tuan-tuan. Memang boleh dibuat. Sebab kita hasil banyak. Ekonomi berkembang. Ekonomi kita zaman BN hampir 6% setahun, tuan-tuan. Dalam ASEAN, kita mendahului negara lain. Dalam 9 tahun saya jadi Perdana Menteri, setiap tahun kadar pertumbuhan kita lebih tinggi daripada Singapura, tuan-tuan. Lebih tinggi. Dan kita dalam masa beberapa tahun akan datang, insya-Allah boleh berada, memang berada di ambang negara maju dan mungkin akan menjadi negara maju. Saya melihat tuan-tuan sekalian ni pun pakai baju Barisan Nasional. Saya dengar khabar orang bawa lori sokong Barisan Nasional. Betul tak? Saya dengar khabar pemandu teksi dah sokong Barisan Nasional. Tuan-tuan tahu apa sebab? Sebab pemandu teksi pun dah kena kencing. PRU14 dulu, PH kata kalau menang dia akan hapuskan Grab. Betul? Bila dah menang, tak boleh pula. Tak boleh nak hapuskan Grab. Jadi dia dah, taxi driver dah kena kencing. Zaman kita, tayar percuma pun saya bagi kepada taksi. Betul tak? Dan banyak lagi yang kita buat. Subsidi kepada pemandu taksi dan sebagainya. Jadi, pendek kata, segenap lapisan masyarakat disantuni oleh Kerajaan Barisan Nasional. Jadi kita kalau nak masa depan, tuan-tuan, kita jangan fikir keadaan semasa saja. Kita kena fikir jauh ke hadapan. Future. Dan masa depan kita hanyalah dengan Barisan Nasional saja boleh menjamin masa depan kita, tuan-tuan.
Alright. Dah okey dah. Saya nampak kita dah okey. Kita ada calon Saudara Hairi ni Ketua Pemuda Negeri Johor. Saya tahu dia punya jiwa dia. Jiwa dia memang nak tolong berkhidmat kepada tuan-tuan orang muda. Hairi berapa umur? 38 tahun. Okey. Saya yakin sangat Saudara Hairi akan jadi wakil rakyat yang akan membela orang muda dan orang-orang lain di kawasan Melaka. Okay. Tuan-tuan, dalam pilihan raya ni kita jangan pilih wakil rakyat. Kita pilih orang yang mewakili rakyat. Tahu tak bezanya? Kalau wakil rakyat dia jadi YB. Sedap orang panggil dia YB. Tapi yang mewakili rakyat ni ialah wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat. Inilah bezanya. Dan kalau kita tengok parti-parti PH ke, Bersatu ke, macam-macam yang lain ni, memang dia jadi wakil rakyat, tapi dia tidak mewakili rakyat. Kita nak orang menang nanti mewakili rakyat. Saudara Hairi ini akan mewakili tuan-tuan pada masa akan datang. Kalau malam esok dia ni kita angkat sebagai adun kawasan Lakin ini, insya-Allah. Boleh bagi dia menang? Boleh? Boleh? Tidak barisan? Tidak barisan? Tidak barisan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.